Nabi tak ada mengajar akidah sampai bertahun tak faham. Kalau Nabi kata inilah perjalanan yang pertama, Allah Ta'ala ada lawannya tiada, pekak lawannya dengar lawannya pekak, lihat lawannya buta, berkata-kata lawannya bisu, berjisim ia, berjirim ia, tidak berjisim ia, tidak berjirim ia. Dengan demikian susah falsafah Greek Yunan, yang diperkenalkan dalam masyarakat Melayu ini, maka tak Islam dah orang Islam dalam itu. Jangan bazikan lagi masa dengan 20 ni. Tapi kita kata macam itulah Allah kekal semua, tapi bukanlah manusia ni kalau nak beriman ada lawan, tak ada, dengar lawan, pekak, tak payahlah, dengarlah, tak pekak lah tu. Saya bukan anti sifat 20 tu. Tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Allah wujud, lawannya tak wujud. Dia macam ni, kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kamalat ataupun segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Namun, telah berterusan adat para ulama yang menulis pada ilmu akidah dalam kalangan ulama mutaakhirin. Mereka berkata, sesungguhnya wajib aini yang difardukan ke atas setiap individu mukallaf, iaitu yang baligh lagi berakal, ialah mengetahui 13 sifat daripada sifat-sifat Allah. Al-wujudu wal-qidam wal-mukhalafatu lil-hawadith, al-wahdaniyatu wa qiyamuhu binafsih, al-baqa'u wal-qudratu wal-iradatu wal-hayatu wal-ilmu wal-kalamu wal-sam'u wal-basaru. Dan tuan-tuan, sesungguhnya mustahil ke atas Allah apa yang lawan dengan sifat-sifat ini. Jadi, bila sifat-sifat ini telah banyak disebut dalam nas-nas syariat secara berulang-ulang, sama ada disebut dari segi lafaz atau secara makna, maka ulama telah berkata wajib mengetahuinya secara wajib aini, iaitu ke atas setiap mukallaf. Setiap orang mukallaf wajib mengetahuinya dengan ainnya, 13 sifat ini. Pendapat ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, dan sebahagian ulama menyatakan bahawa wajib mengetahui 20 sifat, bukan hanya 13, dan ia adalah pendapat Imamul Haramain dan juga selainnya. Maka mereka telah menambah 7 sifat ma'nawiyah. Mereka berkata, dan kaunuhu ta'ala qadiran muridan hayyan aliman mutakalliman sami'an dan juga basira. Antara dua kaul ini, yang pertama iaitu 13 sifat ialah pendapat yang rajih. Jadi, siapa yang ikut jalan pertama, la ba'sa bidzalik, tak ada masalah, boleh sahaja. Ataupun kalau dia nak ikut pandangan kedua, iaitu 20 sifat ini, la ba'sa bidzalik, tiada mengapa, boleh sahaja. Di Nusantara kita ini, kita ada Sultan Alauddin dahulu, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan Selangor yang kelima. Berdasarkan zahir kalamnya dalam kitabnya Pohon Agama, beliau berpendapat dengan 13 sifat. Begitu juga Al-Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharib Al-Jawil Batawi Al-Bukhari yang dahulu pernah mengajar di Masjidil Haram. Manakala majoriti atau kebanyakan ulama Melayu menyebut 20 sifat. Sebenarnya tuan-tuan, sifat-sifat Allah ini telah sekian lama diajar oleh ulama Asy'ariyah, tetapi dibantah pula oleh Dr. Asri dan Dr. Rozaimi. Mereka mendakwa ia adalah daripada falsafah Greek Yunani yang kufur dan syirik. Bikin susah falsafah Greek Yunan. Tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Ni yang orang kata jangan buat pelawak. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya sifat-sifat Allah ini diambil daripada Al-Quran semuanya. Sama ada ia disebut secara lafaz atau disebut secara makna. Juga disebut juga dalam hadis. Contohnya, wujud. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afillahi syak. Mafhumnya tiada keraguan tiada kesangsian pada wujudan Allah. Ini dalil sifat wujud. Yang kedua, al-qidam. Qala ta'ala huwal awwal. Mafhumnya hanya Allah yang al-awwal, iaitu al-awwal dengan maksud tiada permulaan bagi kewujudannya. Yang ketiga adalah al-baqa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu abadi, tidak ada penghujung bagi kewujudannya, tidak mati, tidak lenyap. Qala ta'ala huwal awwal wal akhir. Mafhumnya hanya Allah yang al-awwal dan al-akhir. Al-akhir ialah tiada penghujung baginya. Serunya al-qiyamu bin nafs, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selainnya. Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mafhumnya Allah tidak berhajat kepada alam. Yang kelima adalah al-mukhalafatu lil hawadith, iaitu Allah tidak sama dengan segala sesuatu daripada makhluknya. Allah bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk, kerana Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat-sifat jisim. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'.
Yang keenam, al-wahdaniyah, iaitu Allah tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala qul huwallahu ahad. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad bahawasanya Allah itu esa. Yang ketujuh, al-qudratu, iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Qala ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mafhumnya, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Yang ke-8, al-iradah, iaitu Allah Maha melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki pada azal pasti akan berlaku. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pada azal maka tidak akan berlaku. Qala ta'ala fa'alul lima yurid. Maksudnya Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Yang kesembilan adalah al-ilmu, iaitu Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali dan abadi. Dan ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang. Qala ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10 al-hayat, iaitu Allah Ta'ala Maha hidup dengan kehidupan yang azaliyah dan juga abadiyah. Dan sifat hidup Allah tidak seperti manusia, tidak dengan roh. Apa dia? Tidak dengan roh, tidak dengan daging dan tidak dengan darah. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy maknanya yang maha hidup. Yang ke-11, as-sam'u, iaitu Allah Ta'ala Maha mendengar segala yang boleh didengar tanpa telinga, tanpa alat-alat yang lain. Yang ke-12, al-basar, iaitu Allah Ta'ala Maha melihat segala yang boleh dilihat tanpa biji mata, tanpa alat yang lain. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan juga basar, iaitu firman-Nya wa huwas sami'ul basir. Yang ke-13, al-kalam, iaitu Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan kalam yang azali dan juga abadi, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Dengan ini jelas sifat-sifat Allah ini yang diajar oleh ahli sunnati wal jamaah diambil daripada Al-Quran, bukan ia dari falsafah Greek Yunani sebagaimana dakwaan Dr. Asri dan Dr. Rozaimi. Dan memang kita pasti bahawa Dr. Asri dan juga Dr. Rozaimi tidak akan mampu mendatangkan buku yang dikarang oleh Aristotle, Plato gurunya, dan Socrates dan lain-lain ahli falsafah Greek yang kononnya mereka ni mengajar sifat 20. Aristotle mengajar sifat 20. Bahkan tuan-tuan, apa yang diajar dalam pengajar sifat 20 ataupun sifat 13 menjadikan seseorang itu menolak falsafah Greek Yunan yang penuh dengan kesyirikan dan juga penuh dengan kekufuran dan juga penuh dengan kepercayaan politisme dan lain-lain fahaman yang menyeleweng. Kalau penonton-penonton semua nak tahu, sebenarnya yang terpengaruh dengan falsafah Greek Yunani yang syirik bukan ulama ahli sunnati wal jamaah, tetapi Ibnu Taimiyah itu sendiri. Ya, Ibnu Taimiyah yang selalu dibela-bela, diagung-agungkan oleh Dr. Asri dan juga Dr. Rozaimi, dialah yang dikatakan terpengaruh dengan falsafah Greek Yunani sebab dia berkata bahawa alam ini azali dengan jenisnya wal'iyadzubillah. Maknanya bagi Ibnu Taimiyah, dia meyakini bahawa ada sesuatu yang azali, iaitu ada tanpa permulaan selain Allah, dan pendapat ini adalah kekufuran yang sahih. Dan perkara ini betul-betul sabit daripada Ibnu Taimiyah dalam lebih 5 buah kitabnya. Kita yang dinamakan sebagai Minhajus Sunnatin Nabawiyah, kita dinamakan sebagai Muwafaqatus Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul, kitab yang disebut sebagai Syarh Hadits Imran bin Husain, kitab Syarh Hadits Nuzul, Naqdu Maratib al-Ijma', kitab yang disebut sebagai Tafsirul Kabir, iaitu Majmu' Tafsir min Sitti Suwar, kitab yang disebut sebagai Majmu'ul Fatawa. Akidah Ibnu Taimiyah ini memang diambil daripada falsafah Greek Yunan yang mutaakhirin, walaupun dia enggan menyandarkan dirinya mengikut falsafah Greek tersebut. Bahkan secara dusta dan bohong dia menyandarkan akidahnya yang batil itu kepada ahli hadis. Adapun ahli falsafah yang mutaqaddimun, mereka mengatakan alam ini qadim atau azali, afradnya dan juga jenisnya. Ibnu Taimiyah meyakini keazalian jenis alam dengan maksud ada sesuatu yang qadim atau azali selain Allah, iaitulah jenis alam ini. Ia adalah pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu, yang mafhumnya hanya dialah, iaitu Allah yang al-awwal, iaitu al-azali. Al-awwal atau al-azali bermaksud tiada permulaan bagi kewujudannya.
Dan akidah falsafah Ibnu Taimiyah ini bercanggah dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan juga Ibnu Jarud. Baginda berkata sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Mafhumnya, Allah ada pada azal dan tiada sesuatu pun selainnya pada azal. Alhamdulillah, para ulama kita bangkit menolak pendapat Ibnu Taimiyah yang terpengaruh dengan falsafah Greek Yunan ini, termasuk yang membantah dan menolak akidah falsafah Yunan yang dianuti oleh Ibnu Taimiyah ini. Al-Allamah Al-Bayadi Al-Hanafi di dalam kitabnya Isyaratul Maram Safhatul 165, setelah beliau menyebutkan tentang dalil-dalil kebaharuan alam, beliau berkata, "Fabatala ma dhannahu Ibnu Taimiyah min qidamil 'arsy kama fi syarhil 'Adudiyah." Maksudnya, maka batil apa yang disangkakan oleh Ibnu Taimiyah tentang keazalian Arasy, atau Arasy itu qadim sebagaimana dalam syarah Al-Adudiyah. Selain beliau, Al-Hafidz As-Subki membantahnya dalam kitabnya Ad-Durratul Mudiyah. Begitu juga Al-Hafidz Abu Sa'id Al-Ala'i. Antara ulama-ulama Nusantara pula yang bangkit ialah Syekh Abu Qani'ah yang bernama Haji Harun Ibnu Muhammad As-Samadi Al-Klantani, dan Syekh Abu Zahidah Ibnu Al-Hajj Sulaiman berkata dalam kitabnya Senjata Syariat Tab'atu Ibnu Halab cetakan Patani halaman ke-18 dan ke-19, beliau berkata, masalah-masalah Ibnu Taimiyah yang menyalahi ijma' itu banyak. Kemudian kitab ini senaraikan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyeleweng, iaitu ke-10 dia kata, alam ini qadim dengan nau' dan juga alam ini qadim dengan jenisnya. Dalam kitab tersebut menyebutkan lagi, dia kata bukan sahaja menyalahi Ibnu Taimiyah itu kepada ulama tasawuf dan juga ulama usuluddin yang mutaakhirin, bahkan sampai menyalahi kepada ijma' yang empat. Berakhir Ibnu Taimiyah ini dipenjarakan oleh raja dengan sebab mencari ijma' dan dia mati di dalam penjara. Wallahu alam, demikian disebutkan dia oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian tuan-tuan, kitab Senjata Syariat ini ditulis pada tahun 1372 Hijrah bersamaan dengan 1953 Rumi. Kitab ini diiktiraf oleh Syekh Abdullah Fahim, iaitu Mufti Pulau Pinang dan juga Seberampai. Juga Tuan Guru Haji Ahmad Ibnu Tuan Husin Pokok Sena, dan juga Tuan Guru Haji Abdul Rahman Ibni Haji Abdullah Merbuk Kedah. Selain itu, Tuan Guru Syekh Osman Jalaluddin Penanti Al-Klantani, iaitu salah seorang daripada ulama Kelantan yang belajar di Mekah, iaitu anak murid Waliullah Tok Kenali. Beliau telah menyebutkan salah satu akidah falsafah Yunan yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah yang wajib ditolak ialah bahawa alam itu qadim dengan nau' di dalam kitabnya Matali'ul Anwar wa Majami'ul Azhar, muka surat 177 dan juga 178. Bahkan tuan-tuan, Al-Zahabi, murid kepada Ibnu Taimiyah sendiri, dia mengisbatkan bahawa Ibnu Taimiyah telah terpengaruh dengan falsafah Greek Yunani, sebagaimana dalam kitab Bayan Zaqul Ilmi wa Talab. Ya, Al-Zahabi memang pada awalnya memujinya dengan pujian dan juga sanjungan. Namun, bila tersingkap hal sebenar Ibnu Taimiyah di sisinya, maka dia menghantarkan risalah ini sebagai nasihat. Cobaan golongan Wahabiyah untuk menafikan kitab Al-Zahabi ini adalah try hard yang gagal, kerana ia sabit daripada Zahabi. Sebagaimana pernyataan Al-Hafidz As-Sakhawi, iaitu seorang ahli hadis yang terkenal, iaitu murid kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika menukilkan perkataan Al-Zahabi ini dalam kitabnya Al-I'lan wa Tawbikh liman dhamma tarikh halaman ke-77. Hatta Al-Albani sendiri ketika ditanya tentang pegangan Ibnu Taimiyah mengenai keazalian jenis alam, walaupun dia membela Ibnu Taimiyah, namun dia tidak menafikan bahawa ikutannya iaitu Ibnu Taimiyah itu memang menyebut akidah ini, dan akidah ini menurut dia tidak pernah disebut oleh salafus salih. Dan Al-Albani mengatakan bahawa kata-kata Ibnu Taimiyah al-hawadithu la awwala laha ini mengikut Al-Albani adalah suatu kesalahan. رديت هذا الكلام يكفي أنه كلام بيستغلوه خصومه، يكفي أنه ما كان ينبغي أن يتكلم هذا الكلام، يكفي. وأولا وثانيا أنه السلف ما دخلوا بهذه المعركة هذه. هو دخل مع الأسف. إذا كان الرجل يقول بحوادث لا أول لها، وهذا عندي خطأ وهذا عندي خطأ. Wahai Dr. Asri, ente sendiri pun sebenarnya telah memperakui bahawa Ibn Taimiyah memang terpengaruh dengan falsafah Greek Yunani. Tengok ni. He himself belajar ilmu falsafah dengan begitu baik. Jika kita lihat Ibn Taimiyah jawab tentang tanaqudul aql wan naql, kita akan tengok bagaimana hebatnya
penguasaan dia terhadap ilmu berkenaan. Dan akidah ini sepakat ulama mengatakan bahawasanya ianya kufur. Al-Muhaddits Badruddin Az-Zarkashi menukilkan dalam Tashniful Masawi, dia berkata bahawa sepakat mujtahidin dalam kalangan muslimin atas kekufuran mereka yang mengatakan keazalian jenis alam. Az-Zarkashi berkata selepas menyebut dua kelompok falsafah, iaitu ahli falsafah mutaqaddimun, yang mana yang mereka berkata innal alama qadimu bimadatihi wa suratihi, iaitu alam itu qadim atau azali dengan zat dan juga bentuknya, dan sebagian falsafah mutaakhirun yang mana mereka berkata qadimul maddah muhdatsus surah, dia kata zat itu azali dan bentuk itu baharu. Lalu Az-Zarkashi berkata wa dhallalahumul muslimuna fi dhalika wa kaffaruhum. Maksudnya, dan sepakat semua muslimin dalam kalangan mujtahidin menyesatkan mereka pada perkara tersebut dan menghukum kafir kepada mereka. Seperti itu juga disebut oleh Al-Hafidh Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, dan juga Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, dan juga selain mereka. Jadi sekarang doktor macam mana? Setelah dengar penjelasan yang panjang lebar ni, sahabat mai, siapa yang ikut falsafah Yunani Greek ni? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Ibnu Taimiyah Al-Harrani? Fikir-fikirkanlah. Satu lagi doktor, sebelum saya lupa, boleh ke Dr. Asri ataupun Dr. Rozaimi datangkan seorang je daripada salafus salih yang hidup pada 300 kurun pertama, yang mana dia menaskan seperti akidah Ibnu Taimiyah ini, sama ada di kalangan sahabat ke, tabi'in ke, ataupun tabi'in.